أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Terjemahan Al-Quran Ahmad Suhaji bin Muhammad, Surah Ali Imran, sambungan ayat 8. Keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi, ayat 10 hingga ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ayat ke-8. Ya Tuhan kami, janganlah engkau miringkan, sesatkan hati kami sesudah engkau beri kami petunjuk, dan kurniakanlah rahmat kepada kami yang ada padamu, sesungguhnya engkau maha pengunia. Huraiannya, orang-orang yang dalam ilmunya, warasikhuna fil ilm, ayat 7 yang lalu, yang telah beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka memohon dengan berdoa kepada Tuhan seperti dalam ayat ini, agar kiranya Tuhan memeliharakan mereka, tidak menyesatkan hati mereka selepas mereka mendapat pengajaran, petunjuk dan hidayat. Mereka memohon pula supaya dikurniakan hati yang tetap dan lurus pada yang hak, tidak dimiringkan atau disesatkan seperti orang-orang yang mencari-cari takwil dan taksiran yang tidak layak bagi mereka kecuali Allah. Kerana mereka sedar bahawa manusia itu bersifat lemah. Bila-bila masa hatinya dapat berbalik-balik dan lupa, lalu tercebur ke dalam kesalahan-kesalahan, dan dengan adanya kesalahan-kesalahan itulah kelak menjadi orang binasa. Mereka takut akan melakukan demikian itu ke atas diri mereka, maka berdoalah mereka dengan doa tersebut. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah SAW banyak kali berdoa, Ya muqallibal qulub bisabbit qulubi ala dinik. Ya Tuhan yang berkuasa membalik-balikkan segala hati, tetapkanlah hati saya di atas agamamu. Saya berkata, ujar Sayyidatina Aisyah, Ya Rasulullah, alangkah banyaknya Tuhan berdoa dengan doa itu. Maka sabda baginda, Laisa min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Insya'a an yuqimahu aqamahu wa insya'a an yuzikhahu azakhah. Tidak ada hati melainkan ianya terletak di dalam kekuasaan Allah. Sekiranya dikehendakinya supaya lurus, diluruskannya, dan sekiranya dikehendakinya supaya miring, dimiringkannya, disesatkannya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat ke-9. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau menghimpunkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan tentang adanya hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak memukiri janji. Yakni mereka cukup percaya kepada hari Ba'ats, di mana manusia kelak telah himpunkan untuk diberikan upah dan balasan. Kerana Tuhan sendiri yang mengatakan sedang perkataannya itu adalah hak dan benar. Apa yang dijanjinya pasti ditepatinya. Melihat susunan ayat yang menyebut perihal mereka berdoa dengan doa-doa sebut ini, padahal sudah pun mereka beriman dengan yang mutasyabihat, perkara-perkara yang kurang terang dan tidak jelas, maka ini menunjukkan bahawasanya mereka itu sangat berhati-hati dan berjaga-jaga jangan sampai hati mereka bocor ditembusi oleh zaighun,
suka kepada yang salah, yang boleh menolakkan mereka dari mendapat rahmat Tuhan pada hari kiamat. Setelah Allah menjelaskan tentang agama yang benar dan keesaannya serta menyebutkan kitab-kitabnya yang memperkatakan perkara-perkara tersebut, begitu pula Al-Quran diimani oleh orang yang dalam ilmu pengetahuannya, maka Allah mengalihkan khitab firman-Nya kepada orang yang kufur dan hingga pada ayat 10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayat 10. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta-harta mereka dan anak cucu mereka itu tidak dapat menolak mereka dari siksa Allah sedikit jua pun, dan mereka itu adalah bahan pembakaran api neraka. Yakni orang-orang yang ingkar pada had telah pun mengetahui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari golongan kaum Bani Israel atau kaum musyrikin Arab. Semua harta yang mereka belanjakan baik bagi faedah kebajikan maupun untuk membasmi kejahatan tidak akan dapat menolong mereka. Begitu juga anak cucu mereka bekerjasama dengan mereka dan diharapkan menjadi sandaran mereka pada hari tua, tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Tuhan sedikit jua pun. Mereka yang sebut dalam ayat ini dahulunya telah pun mendakwakan, kami orang yang banyak harta dan banyak anak cucu, maka tidak mungkin kami akan disiksa. Dakwaan ini Allah balas dengan firman-Nya, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ amana wa amila salihah. Harta kamu dan anak cucu kamu tiadalah dapat menghampirkan kamu kepada kami, yakni Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Sabah ayat 37. Maka mereka tersebut akan menjadi bahan pembakaran neraka jahanam yang bernyala-nyala. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Ayat yang ke-11. Adat mereka itu seperti adat keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka, didustakan ayat-ayat kami Allah, maka Allah binasakan mereka disebabkan dosa mereka, dan Allah itu bersangatan siksanya. Yakni pekerti mereka yang mendustakan kenabian Muhammad SAW serta mengingkari syariatnya, serupa dengan adat kebiasaan dan pekerti keluarga Fir'aun yang mendustakan kenabian Nabi Musa serta mengingkari syaratnya, dan serupa dengan adat kebiasaan dan pekerti umat-umat yang terdahulu seperti kaum Ad yang mendustakan Nabi Hud dan kaum Samud yang mendustakan Nabi Saleh. Mereka itu telah mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah siksa dan binasakan mereka disebabkan dosa mereka. Sebaliknya, Allah akan menolong Rasulnya beserta orang yang percaya kepadanya. Tidak ada jalan bagi mereka melarikan diri daripada siksa Tuhan. Dan Tuhan itu amat sangat siksanya, sehingga memberi bekas yang wajar dan setimpal dengan dosa orang yang durjana. Kemudian Allah mengancam akan menyiksa mereka di dunia terlebih dahulu sebelum di akhirat dengan firman-Nya dalam ayat berikut. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Ayat ke-12. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu akan dikalahkan dan kamu akan dihimpunkah ke dalam neraka Jahanam. Di situlah hamparan tempat yang seburuk-buruknya. Yang dimaksudkan orang-orang kafir di sini ialah orang-orang Yahudi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya kaum Yahudi Madinah manakala mereka telah menyaksikan kemenangan Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin Makkah dalam peperangan Badar, mereka berkata, demi Allah, dialah Nabi yang diberitakan oleh Musa, dan dalam Taurat ada tersebut sifat-sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah bercadang hendak mengikuti Nabi masuk Islam. Tetapi setengah daripada mereka telah berkata, jangan terburu-buru masuk Islam sehingga kamu lihat di lain kejadian berlaku peperangan lain. Maka apabila berlaku peperangan Uhud, yang mana dewasa itu antara mereka dengan Rasulullah SAW telah termeterai berjanji untuk bantu-membantu. Selama satu tempoh yang ditetapkan, mereka telah memecahkan perjanjian tersebut dengan menerakkan mereka satu pasukan askar yang terdiri dari 60 orang penunggang yang diketahui oleh Kalbudnul Ashraf dan masuk menyebelah musuh iaitu kaum Quraisy Mekah untuk bersama-sama memerangi Rasulullah SAW. Maka ayat ini Allah turunkan bagi mengancam mereka. Dari Sa'id bin Jubair menerusi Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selepas mengalahkan orang-orang Quraisy di medan perang Badar kembali ke Madinah, lalu mengumpulkan orang-orang Yahudi di sebuah pasar kaum Bani Qaunuqa
seraya memberi amalan kepada mereka bahasanya Allah akan menimpakan ke atas mereka seperti yang ditimpanya ke atas orang-orang Quraisy Mekah. Jawab mereka kepada baginda, janganlah Tuhan terpedaya kerana Tuhan telah bertemu dengan kau yang bodoh berperang. Tuhan telah berpeluang mengalahkan mereka. Kalaulah kami yang Tuhan perangi, tahulah Tuhan dari golongan mana kami ini. Maka Allah turunkan ayat ini. Jelasnya, katakanlah ya Muhammad kepada orang Yahudi bahawa sebenarnya kamu akan dikalahkan di dunia dan dengannya lah terlaksana siksa Allah ke atas kamu, dan di akhirat kelak akan diseret masuk ke dalam neraka jahanam, seburuk-buruk tempat yang sengaja dibentangkan sebagai hamparan untuk tempatmu. Akhirnya benarlah apa yang dikatakan oleh Allah, tertunailah apa yang dijanjinya, kerana tidak berapa lama kemudian orang-orang Islam telah dapat membunuh kaum Yahudi Bani Quraidah yang khianat itu. Begitu pula mereka dapat menghalau kaum Yahudi Bani Nadir yang munafik itu. Kota Khaybar dapat mereka tawan dan penduduknya mereka diwajibkan membayar jizyah upeti kepada orang-orang yang dahulu yang mereka musuhi, iaitu orang-orang Islam. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarau nahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Ayat ke-13, sesungguhnya sudah pun ada kamu mempunyai suatu ayat teladan tentang peristiwa dua kumpulan yang telah bertempur. Satu pihak orang Islam berperang pada jalan Allah dan yang lain kafir, yang mana mereka lihat keadaan orang Islam itu banyaknya dua kali ganda mengikut pandangan mata mereka. Allah menguatkan siapa-siapa yang dikehendakinya dengan pertolongannya. Bahwasanya yang demikian itu menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang mempunyai pandangan. Huraiannya, katakan kepada orang-orang Yahudi itu, janganlah kamu bermegah-megah dengan banyaknya harta dan anak pinak kamu. Bukanlah dengan membangga-bangga yang demikian kemenangan akan tercapai. Tetapi apa yang telah berlaku cukup jelas memberi bukti. Cubalah perhatikan apa yang telah berlaku di medan perang Badar, di mana dua kumpulan telah bertempur. Sekumpulan yang bilangannya sedikit daripada orang mukmin yang berperang dengan tekad pada jalan Allah telah ditulis olehnya dan suratan takdir mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Sedang kumpulan yang bilangannya amat ramai daripada orang musyrik telah dapat dikalahkan. Ini satu contoh dan teladan yang mesti difikirkan oleh akal yang sihat, kerana akal yang dibekalkan kepada manusia itu digunakan bagi pada memikirkan dan mengambil iktibar. Janganlah hendak akal itu disia-siakan seperti halnya orang-orang yang disifatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan di antara jin dan manusia yang mereka bergantung hati tetapi tiada mengerti, mereka bermata tetapi tiada melihat, mereka bertelinga tetapi tiada mendengar. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Al-A'raf ayat 179. Teladan yang kita dapati pada ayat 13 yang sedang kita perkatakan ini menunjukkan bahawa di sana ada suatu daya kekuatan yang maha besar, melebihi dari segala daya kekuatan hinggakan sekumpulan sedikit boleh menang atas sekumpulan yang banyak. Semuanya itu hanya dengan izin dan kekuasaan Allah semata-mata. Allah menyebut tuqatilu fi sabilillah, pihak orang Islam itu berperang pada jalan Allah. Ini isyarat bahawa rahsia kemenangan itu di sini letaknya, kerana bila mana peperangan itu dilakukan mengikut pokok dan prinsip fi sabilillah, atau jelasnya untuk melindungi yang hak dan mempertahankan agama beserta pemeluk-pemeluknya, maka semangat untuk memperjuangkan akan datang berkobar-kobar dengan cukup pula pentadbiran dan persediaan di samping percaya kerana adanya bantuan Allah dan pertolongannya. Peperangan Rasulullah dan sahabat-sahabat diberikan gambaran yang jelas di dalam ayat ini betapa kemenangan yang gilang gemilang itu telah tercapai. Ramai ahlul sairah, ahli sejarah, meriwayatkan bahawa tentera Islam dan peperangan Badar itu berjumlah 323 orang, terdiri dari orang Muhajirin 77 orang Muhajirin, 230
6 orang Ansar, pemegang bendera Muhajirin Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan pemegang bendera Ansar Sa'ad bin Ubadah. Kelengkapan perang mereka 90 ekor unta dan 2 ekor kuda. Seekor kepunyaan Miqdad bin Am, yang seekor lagi kepunyaan Marta bin Al-Martad. Yang baju besi dan 8 bilah pedang. Bilangan mereka yang terbunuh 14 orang. 6 orang daripada Muhajirin dan 8 orang dari Ansar. Adapun tentera musyrikin berjumlah 950 orang yang diketuakan oleh Uqbah bin Rabi'ah, termasuk di antara mereka Abu Sufyan dan Abu Jahal. Kelengkapan perang mereka 100 ekor kuda dan 700 unta, dan sejumlah alat senjata yang tidak terbilang banyaknya. Sekalipun tentera Islam itu sedikit pada masa pertempuran, orang-orang musyrik dengan mata kepala mereka telah melihat mereka terlampau ramai hingga 2 kali ganda ramainya dari bilangan mereka sendiri, yang menyebabkan mereka gerun dan rasa takut. Rasa ketakutan inilah merupakan pertolongan Allah, di samping Allah kirimkan tentera-tentera malaikat yang membantu perjuangan tentera-tentera Islam. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal baini wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat 14, telah terhias manusia itu dengan watak menyukai nafsu syahwat keinginan kepada perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimba-timba daripada jenis emas dan perak, kuda yang bagus-bagus, binatang-binatang ternak seperti unta, lembu, kambing dan sawah ladang. Ya, demikian itu untuk kesukaan hidup di dunia. Tetapi di sisi Allah terdapat sebaik-baik tempat kembali, iaitu syurga. Urayanya, manusia itu telah diciptakan oleh Allah mempunyai watak atau tabiat semula jadi menyukai nafsu syahwat kepada 6 perkara yang disebut dalam ayat ini. Segala kelazatan di dunia yang dicipta Allah dibolehkan hamba-hambanya menyukainya untuk dikecap dan dimati oleh syahwatnya, keinginannya, dengan diberikannya pula batasan halal haramnya. Adapun 6 perkara yang menjadi sumber syahwat keinginan setiap manusia itu ialah: pertama, perempuan-perempuan. Mereka lah tempat idaman hati dan tumpuan mata, kerana kepada mereka lah terletakkan ketenteraman jiwa. Ini dinyatakan dalam firman Tuhan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara ayat keterangan adanya Allah dijadikan bagi kamu isteri yang sebangsa dengan kamu, supaya kamu diam bersama-sama dengannya, serta menjadikan antara kamu kasih sayang dan cinta yang membawa rahmat. Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, anak-anak. Sama ada lelaki atau perempuan, tetapi mendapat anak lelaki yang lebih diingini kerana banyak kelebihannya dari anak perempuan. Pertama, kerana dialah pokok yang asal yang dapat meneruskan keturunan, sedang anak perempuan hanyalah cabang yang akan menjadi orang lain. Kedua, kerana menjadi harapan untuk menyokongnya pada hari tua. Ketiga, kerana diharapkan dapat mencapai kemuliaan tidak mudah dicapai oleh anak perempuan, disebabkan kebijaksanaannya dalam ilmu pengetahuan pekerjaan-pekerjaan mengepalai pentadbiran dan mengetahui ketenteraan untuk mempertahankan negara dan memelihara keselamatan. Yang ketiga, harta benda yang bertimba-timba dari jenis emas dan perak. Mencintai harta memang telah menjadi darah daging manusia. Dia lah alat yang menyampaikan semua hajat, segala nikmat dan nafsu syahwat. Tetapi keinginan manusia rupanya tidak mengenal puas, tidak mahu terbatas dan kemuncak. Setiap yang menikmati kelezatan, setiap itu pula ia minta tambahan. Dialah juga menjadi fitnah yang besar yang melalaikan manusia dari tanggungjawabnya terhadap Tuhan. Umat, tanah air, orang yang dipergaulinya, rumah tangga dan keluarganya, bahkan terdapat dirinya sendiri, sehingga ada yang sanggup mencemarkan nama baik dan kehormatannya semata-mata kerana diberdayakan oleh harta. Kuda yang bagus dialah kebenaran para hartawan untuk diperadukan atau dan kemegahan yang setengahnya mencapai tahap kegila-gilaan. Kelima, binatang ternak seperti unta, lembu, kambing dialah harta penduduk desa yang menjadi sumber kekayaan dan kemegahan. Sawah ladang dialah yang terasa harta milik penduduk kota dan desa, manfaatnya lebih banyak dapat memenuhi hajat manusia berbanding dengan lain-lain perkara yang telah disebutkan dahulu. Kerana luas manfaatnya kurang mendapat perhatian dan
tidak menjadi tumpuan syahwat keinginan, serupa dengan udara dan penerangan cahaya yang amat luas manfaatnya tetapi tidak mendapat perhatian orang. Itulah sebabnya sawal ladang di sini susunannya dalam ayat terletak yang paling akhir. Semua perkara yang sebab itu adalah menjadi kesukaan hidup di dunia yang sekejap saja akan fana, tidak akan kekal, tetapi di sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga yang akan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu hendaklah jangan orang-orang mukmin terberdaya oleh syahwatnya dengan mementingkan kesukaan di dunia sahaja sehingga melalaikan kepentingan di akhirat. Kalaupun hendak mengikuti keinginan, ikutlah secara sederhana dengan menjaga batas-batas yang yang ditentukan Allah supaya berbahagia di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar dapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.